Salam sejahtera saya ucapkan kepada Puan Rohaiza yang dihormati dan rakan-rakan yang saya kasihi. Nama saya Irene Siapeni. Boleh panggil saya Irene. Nama saya Carol Kojala, boleh panggil saya Carol. Nama saya Ivy Timimi. Boleh panggil saya Ivy. Kami dari kelas Sejarah 1, ambilan Jun 2023, IPG Kampus Kota Baru. Hari ini, kami akan membentangkan aspirasi Hala 7, memartabat jiwa pendidik, menjana kualiti guru. Ini adalah maklumat ahli kumpulan kami. Isi kandungan. Pertama, ialah pengenalan. Kedua, aspirasi dan hala 7 pendidikan. Ketiga, implikasi guru berjiwa pendidik. Keempat, tokoh guru cemerlang. Kelima, rumusan. Dan akhirnya ialah rujukan. Pengenalan. Apa itu aspirasi dan hala 7? Aspirasi bermaksud keinginan untuk mencapai sesuatu. Hala 7 bermaksud sesuatu yang ingin dicapai oleh seseorang, organisasi, dan negara secara khusus. Bagi aspirasi dan hala 7 pendidikan negara, bermaksud keinginan dan maklumat Malaysia dalam membangunkan sektor pendidikan negara. Apa itu pendidikan? Pendidikan bermaksud proses pengubahan sikap dan tingkah laku seseorang dalam usaha mendewasakan mereka untuk menjadi manusia berguna melalui keupayaan melaksanakan pelajaran, latihan dan pendedahan kepada sesuatu pengalaman yang lebih berkesan. Tokoh Barat iaitu Plato. Bagi beliau, pendidikan ialah membentuk individu yang berakhlak mulia, warga negara yang baik, setia dan mematuhi undang-undang negara. Bagi tokoh Islam, iaitu Al-Ghazali. Bagi beliau, pendidikan ialah proses merangkumi aspek intelek, latihan, jasmani dan membentukkan akhlak yang mulia, berani dan hormat menghormati. Aspirasi dan hala 7 pendidikan. Aspirasi ini adalah berlandaskan falsafah pendidikan kebangsaan. Ia melahirkan generasi masa depan yang seimbang dan harmoni daripada segi jasmani, emosi, rohani dan intelek berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Selain itu, ia juga dapat melahirkan ciri-ciri rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, bertanggungjawab, berakhlak dan berketerampilan yang dapat memberi sumbangan kepada masyarakat dan negara. Aspirasi dan hala 7 pendidikan negara terbahagi kepada dua, iaitu Standard Kualiti Pendidikan Malaysia (SKPN) dan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM). Standard Kualiti Pendidikan Malaysia 2010 SKPN 2010. SKPN 2010 ialah sesuatu instrumen penilaian yang mengukur kualiti pendidikan dengan jelas dan komprehensif secara berterusan ke arah pencapaian yang memberi impak kepada kemenjadian murid. Orang yang mengubah SKPN 2010 ialah Jemaah Najil dan Jaminan Kualiti
JNJK dan Kementerian Pendidikan Malaysia KPM. Instrumen ini digunakan oleh Jemaah Nazir dan Jaminan Kualiti dalam melaksanakan penaziran, manakala pihak sekolah pula menggunakannya dalam penarafan kendiri sekolah PKS. Bahagian KPN, JPN dan PPD boleh menggunakan instrumen ini dalam melaksanakan pemantauan dan penyelesaian. Tujuan SKPN 2010. Tujuan pertama adalah untuk menetapkan satu sukatan aras atau tahap kecemerlangan yang dikehendaki atau yang sepatutnya dicapai oleh sekolah. Tujuan kedua ialah sekolah mampu untuk mengaplikasikan sendiri sistem pemastian standard kualiti tanpa kehadiran nazir sekolah. Tujuan ketiga ialah satu inisiatif bagi meningkatkan tahap profesional warga pendidik di sekolah. Lima standard SPKM 2010. Standard pertama ialah kepimpinan dan hala tuju. Sekolah berperanan untuk mengkampen dan menggerakkan warga sekolah secara bersepadu. Tujuan adalah untuk memajukan sekolah dan meningkatkan kualiti pembelajaran dan pengajaran. Standard kedua ialah pengurusan organisasi. Organisasi sekolah diuruskan dengan mengambil kira potensi dan keperluan staf, kemudahan sekolah, supaya sekolah dapat berfungsi dengan cekap dan berkesan. Standard ketiga ialah pengurusan kurikulum, co-kurikulum dan sukan dan hal ehwal murid. Bidang kurikulum, co-kurikulum dan sukan dan hal ehwal murid diurus dengan cekap dan berkesan bagi memastikan sekolah berfungsi sebagai institut pembelajaran dalam melahirkan murid yang seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Standard keempat ialah pembelajaran dan pengajaran. Guru merancang dan melaksanakan proses pembelajaran dan pengajaran yang berkualiti tinggi dan bersungguh-sungguh untuk mengembangkan potensi dan pencapaian murid pada tahap optimum secara berterusan. Standard kelima ialah kemenjadian murid. Pendidikan di sekolah dapat melahirkan murid yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri. Standard Kualiti Pendidikan Malaysia Gelombang 2 SKPMG 2. Standard ini masih mengekalkan 5 standard SKPM 2010 dengan membuat penambahbaikan. Standard ini juga menyediakan senarai tindakan yang perlu dilakukan oleh guru. Kementerian Pendidikan Malaysia telah memperkenalkan modul pembelajaran dan pemudacaraan. Pertama ialah guru sebagai perancang. Kedua, guru sebagai pengawal. Ketiga, guru sebagai pembimbing. Keempat, guru sebagai pendorong. Kelima, guru sebagai penilai. Dan keenam, murid sebagai pembelajar aktif.
Untuk mencapai standard kualiti yang ditetapkan, guru perlu merancang pelaksanaan pembelajaran dan pemudacaraan (PDPC) secara profesional. Selain itu, guru juga perlu mengawal proses pembelajaran terancang. Di samping itu, guru perlu memimpin murid secara profesional. Tambahan pula, guru perlu mendorong murid untuk meningkatkan motivasi murid dalam pembelajaran. Seterusnya, guru perlu melaksanakan penilaian secara sistematik dan tersusun. Murid juga perlu melibatkan diri dalam proses pembelajaran secara berkesan. Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM). Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) dilakukan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia bagi melonjakkan sistem pendidikan negara. Pelan ini telah diperkenalkan pada tahun 2013 sehingga 2025 sepanjang 13 tahun. Pelan ini juga merupakan cetusan ilham mantan Timbalan Perdana Menteri Malaysia, berangkat Menteri Pendidikan Malaysia Tan Sri Muhyiddin Yassin. Pelan ini mengandungi 5 aspirasi sistem pendidikan negara dan 6 ciri murid yang akan dicapai dalam tempoh 13 tahun, bermula dari tahun 2013 hingga tahun 2025. Pelan ini juga berfokus kepada pembangunan dan perkembangan serta menambah baik sistem pendidikan secara berterusan. Objektif PPPM. Yang pertama, memahami prestasi dan cabaran sistem pendidikan Malaysia, berfokuskan penambahbaikan akses kepada pendidikan, merapatkan jurang pencapaian, menggalakkan perpaduan serta memaksimumkan keberkesanan sistem. Yang kedua, mewujudkan visi dan aspirasi yang jelas untuk sistem pendidikan. Yang ketiga, menggariskan program transforms yang menyeluruh untuk sistem pendidikan termasuk perubahan utama dalam KPM yang membolehkan sistem ini memenuhi permintaan baharu. 3 gelombang PPPM tahun 2013 hingga 2025. Gelombang pertama 2013 hingga 2015. Membimbing guru secara khusus untuk tingkatkan standard guru mata pelajaran Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Matematik dan Sains. Merombak soalan peperiksaan seperti kemahiran berfikir aras tinggi, KEBAT. Standard Bahasa Melayu yang sama dilaksanakan pada peringkat rendah dengan menyediakan bantuan pemulihan kepada murid lemah. Melaksanakan satu bestari net ke semua sekolah untuk integrasi ICT dalam pembelajaran harian. Gelombang kedua 2016 hingga 2020 memperluas bimbingan kepada guru bagi menambah pengetahuan, etika dan kerohanian. Melaksanakan kurikulum baharu peringkat menengah standard dengan standard antarabangsa. Standing dengan standard antarabangsa. Melaksanakan inovasi ICT untuk sekolah pedalaman. Menyusun semula peranan Kementerian, JPN dan PPD untuk meningkatkan keupayaan pelaksanaan. Gelombang ketiga 2021 hingga 2025. Membenarkan pengurusan berasaskan sekolah dengan lebih meluas, meningkatkan kemahiran berbagai bahasa, melaksanakan program inovasi ICT di seluruh negara untuk meningkatkan standard pembelajaran, mengkaji semula struktur sekolah.
5 aspirasi sistem pendidikan negara. Yang pertama, akses. Layanan kesamarataan pendidikan berhak didapati murid agar dapat mengembangkan kebolehan mereka. Yang kedua, kualiti. Semua murid akan mendapat pendidikan yang berkualiti daripada guru agar mendapat kejayaan. Yang ketiga, equity. Sistem pendidikan yang berprestasi tinggi menyediakan pendidikan yang terbaik kepada setiap murid tanpa mengira latar belakang. Yang keempat, perpaduan. Guru perlu memberi didikan awal dalam memupuk semangat perpaduan dalam diri murid agar dapat melahirkan generasi yang boleh menyumbang keharmonian negara. Yang kelima, kecekapan. Guru perlu ada asas kemahiran sama ada dalam teknik pedagogi maupun bidang teknologi digital untuk memudahkan sesi pengajaran dan pembelajaran. Enam ciri murid. Yang pertama, pengetahuan. Yang kedua, kemahiran berfikiran. Ketiga, kemahiran memimpin. Keempat, kemahiran dui bahasa. Kelima, etika dan kerohanian. Keenam, identiti nasional. Yang pertama, pengetahuan. Menguasai kemahiran literasi dan numerasi di peringkat paling asas. Menguasai mata pelajaran teras seperti matematik, sains, sejarah dan geografi. Kedua, kemahiran berfikir. Menguasai kemahiran kognitif termaksud penyelesaian masalah, penakolan dan pemikiran kreatif dan inovasi. Ketiga, kemahiran memimpin merangkumi 4 dimensi iaitu keusahawanan, berdaya tahan, kecerdasan emosi dan kemahiran berkomunikasi dengan berkesan. Yang keempat, kemahiran dui bahasa. Menguasai bahasa Malaysia sebagai bahasa kebangsaan serta bahasa Inggeris sebagai bahasa komunikasi antarabangsa. Kelima, etika dan kerohanian. Membentuk individu penyayang yang dapat menyumbang kepada kesejahteraan komuniti dan negara. Keenam, identiti nasional terikat dengan prinsip rukun negara. 11 anjakan PPPM. Yang pertama, menyediakan kesamarataan akses kepada pendidikan berkualiti bertaraf antarabangsa. Kedua, memastikan setiap murid profesion dalam bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris. Ketiga, melahirkan rakyat Malaysia dengan penghayatan nilai. Keempat, transformasi keguruan sebagai profesion pilihan. Kelima, memastikan kepimpinan berprestasi tinggi ditempatkan setiap sekolah. Keenam, mengupaya JPN, PPD dan sekolah untuk menyediakan penyelesaian khusus berasaskan keperluan. Ketujuh, memanfaatkan ICT bagi meningkatkan kualiti pembelajaran di Malaysia. Kelapan, mentransformasi kebolehupayaan dan kapasiti penyampaian kementerian. 9. Bekerjasama dengan ibu bapa, komuniti dan sektor swasta secara meluas. 10. Memaksimumkan keberhasilan murid bagi setiap ringgit. 11. Meningkatkan ketelusan untuk accountability awam secara langsung. Guru berjiwa pendidik. Ciri pertama ialah konsepkan diri positif. Kedua, berakhlak mulia. Ketiga, didiksasi. Keempat, bertanggungjawab dan amanah. Dan yang terakhir, penyayang. Seterusnya,
Implikasi guru berjiwa pendidik. Pertama ialah pengurusan pengajaran dan pembelajaran. Guru perlu berkeupayaan merancang dan melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran serta memastikan tercapai maklumat dan objektif yang ditetapkan. Kebijaksanaan dan penelitian guru dalam perancangan, pengawalan, bimbingan, dorongan dan penilaian penting bagi mencapai kecakapan dalam pengurusan pengajaran dan pembelajaran. Guru perlu bersungguh-sungguh memperkembangkan potensi dan pencapaian murid menerusi cara berfikir, nilai dan kelakuan murid yang perlu ada pada tahap optimum secara berterusan. Seterusnya ialah pembangunan profesionalisme. Guru perlu melestarikan pembangunan profesionalisme dengan sentiasa memperbaharui pengetahuan dan meningkatkan kemahiran melalui pembelajaran berterusan. Guru harus berani meneroka berbagai cabang ilmu bagi mempelbagaikan kaedah dan teknik pengajaran berkesan untuk melaksanakan kemahiran pedagogi yang holistik dalam pengajaran. Guru harus menambah baik amalan profesional secara berterusan dan mengamalkan pembelajaran sepanjang hayat. Ketiga ialah kemahiran teknologi. Guru perlu menggunakan pengetahuan tentang isi kandungan mata pelajaran, pengajaran dan pembelajaran serta teknologi dalam membentuk inovasi murid dalam interaksi bersemuka dan persekitaran maya. Guru hendaklah menggabungkan alat dan sumber kontemporari bagi memaksimumkan pembelajaran isi kandungan menurut konteks untuk menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi iaitu TMK. Guru perlu mempamerkan pengetahuan, kemahiran dan gaya kerja seorang profesional dalam masyarakat global dan digital termasuk kemahiran dalam sistem TMK bagi menyokong kerja dan inovasi murid. Keempat ialah mempunyai wawasan. Guru perlu memiliki satu wawasan yang unggul untuk mentransformasikan berbagai aspek pendidikan, berfikir aras tinggi dan mampu berinovasi supaya dapat meningkatkan keberhasilan sekolah dan kemenjadian murid. Untuk memastikan murid berupaya bersaing di arena antarabangsa, guru seharusnya terlebih dahulu mencapai standard tahap global agar ilmu dan kemahiran yang dicurahkan kepada murid sejajar dengan hasrat PPPM. Akhirnya ialah menjadi suri teladan. Guru perlu menjadi suri teladan untuk penghayatan nilai dan perpaduan dalam kalangan murid seperti hasrat PPPM. Hasrat tersebut telah diterjemahkan dalam anjakan transformasi ketiga, iaitu melahirkan rakyat yang menghayati nilai rohani. Guru harus berusaha menghasilkan murid yang mempunyai identiti nasional yang kukuh melalui pengajaran dan pembelajaran, aktiviti kokurikulum serta aspek pembangunan sosial murid. Tokoh guru cemerlang. Tokoh guru cemerlang bernama Yang Berbahagia Datin Sri Panglima Datuk Dr. Haja Nuinta binti Haji Alias. Tarikh lahirnya ialah 6 Januari 1962. Beliau berumur 62 tahun. Beliau berasal dari wilayah Persekutuan Labuan di Malaysia. Pendidikan tertingginya adalah Doktor Falsafah
yaitu pengurusan dan pentadbiran di UTM. Kejayaan sektor pendidikan. Beliau merupakan guru di SMC Antoni Labuan, SMK Bandaraya Mengata, Kota Kinabalu, dan SMC French Convent Karamusing di Kota Kinabalu. Beliau merupakan pensyarah mata perguruan Santakan Sabah. Kini dikenali sebagai Institut Pendidikan Guru Kampus Tawa. Beliau juga merupakan pensyarah di mata perguruan Gaya Sabah. Sekarang dikenali sebagai Institut Pendidikan Guru Kampus Gaya. Beliau merupakan timbalan pengetua mata perguruan Gaya pada bulan Mac 2000 hingga Januari 2002. Beliau merupakan pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Inanan di Kota Kinabalu, Sabah pada tahun 2004. Beliau merupakan pengetua Sekolah Menengah Mata Sabah pada bulan Mac 2006 hingga Januari 2022. Beliau bersara wajib pada 6 Januari 2022. Pencapaian dalam bidang pendidikan. Anugerah Tokoh Guru Kebangsaan 2023. Anugerah Tokoh Guru Peringkat Negeri Sabah 2022. Anugerah Ahli Puspanita Cemerlang Peringkat Kebangsaan tahun 2022. Anugerah Ikon Kepimpinan Jabatan Pendidikan Peringkat Negeri Sabah tahun 2022. Anugerah Pengurusan Asrama Terbaik Peringkat Kebangsaan 2021 kategori Sekolah Menengah. Anugerah Pengerusi Koperasi Sekolah Peringkat Kebangsaan tahun 2019. Dan akhirnya Anugerah Wanita Cemerlang Peringkat Negeri Sabah pada tahun 2019. Kesimpulannya, guru merupakan tenaga ikhtisas dalam bidang perguruan yang bertanggung jawab untuk mendidik pelajar sekolah, untuk memastikan anak didiknya berjaya dalam pembangunan negara bangsa. Guru mestilah mempunyai kepribadian yang unggul sama ada dari segi ilmu pengetahuan, kemahiran, accountability, dan sikap positif. Ini adalah rujukan kami. Setakat ini sahaja pembincangan kami untuk tema hari ini. Sekian, terima kasih.